Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul lagi virtually, secara virtual online untuk sekian kalinya, dan kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, masih lagi belum ada sebarang kebenaran untuk kita berhimpun membuat kelas secara seperti biasa. Cuma kita dapatlah berita tadi, 2-3 berita yang kita kongsikan, dikongsikan di televisyen, iaitu arahan makluman dari Menteri Agama kita, Dr. Zul Al-Wakri, hafizahullah, tentang tahun ni haji ditangguhkan. Ini adalah berita sedih bagi kebanyakan kita yang telah pun bersedia untuk tunaikan haji. Dan begitu untuk supaya menjaga keselamatan dan juga kemaslahatan, maka ditangguhkan. Kemudian kita dengar berkenaan dengan tajuk pembolehan untuk solat Jumaat dan juga solat berjemaah di masjid pada tapi Selangor tak lagi setakat ni iklan yang dalam televisyen tu untuk wilayah persekutuan. Dan saya tengok Kedah pun dah ada share benda yang sama. Boleh dah ada dibenarkan dengan jumlah kuranglah 1/3 daripada jumlah asal. Kalau dia kata Dewan tu 1,000, 333 orang je boleh masuk. Soalan kulihal benda tu dah mulalah, termasuk kuliah subuh, kuliah sekian, kuliah maghrib dan sebagainya, ada dengar tentang sebutan diizinkan, tapi dengan kawalan pergerakan jugalah. Soalan kulihal kita dalam keadaan ni, dan insya-Allah kita akan teruskan juga kelas atas aturan ataupun susunan saudara-saudara kita bahagian admin di Baitul Salam. So kita adakan kelas juga, dan insya-Allah kita ambil masa memanfaatkan masa yang ada, dan kita ambil tajuk tertentu yang penting sebelum daripada kita nanti insya-Allah dapat balik kelas seperti biasa. Okey, nanti hujung kelas nanti saya ada sekilas nak maklumkan, nak tegur sikit tentang tajuk masalah persediaan kita kalau sekiranya kelas dibuka semula. Okey, tajuk malam ni saya pilih adalah berkenaan dengan tajuk bukti-bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mukjizat baginda. Bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mukjizat baginda. Di mana kita buku ni sebenarnya ataupun tajuk ni sebenarnya datang daripada tulisan dan terjemahan yang saya terjemahkan
daripada kitab Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah, yang beliau karang buku ni pada tahun 2003. Waktu tu kami masih belajar di Yaman lah. Dan buku ni diterjemahkan dan kami waktu tu kat Yaman kita orang peserta pelajar, dia ada unit penterjemahan dan pendidikan. So ketika tu buatlah kita usahakan untuk buat terjemahan buku-buku yang penting yang kita rasa penting untuk masyarakat tahu. Okay. So tajuk ni adalah tajuk yang penting sebab kalau kita nak usul salasah dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia kata 3 usul yang wajib kepada manusia ni mengetahuinya adalah pertama mengenal Allah Ta'ala, kedua mengenal agama yang Allah Ta'ala turunkan, ketiga mengenal Rasul yang diutuskan. So kita akan ambil malam ni tajuk tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan pula Dr. Kamilin hafizahullah, dia ada terbitkan buku berkenaan dengan tajuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna. So sesiapa yang ada keinginan untuk membaca dan rajin untuk membaca, sila beli. Jangan buat simpanan je, koleksi. Saya ada. Dan Dr. Kamilin pula letih tangan semua buku satu persatu. Kena tanda tangan dengan Dr. Kamilin. So ala kulihal kalau sesiapa yang beli tu bacalah. Jangan sampai beli je simpan kat rak. Seronok beli tapi tak baca, masalah. So ala kulihal malam ni kita akan ambil tajuk ni pasal tajuk ni bagi saya sangat penting. Sebab dia adalah asas Video clear suara slow pula. Alamak, macam mana ni? Sekarang macam mana? Masih slow ke? Pula. Sekejap. Kenapa suara slow? Sekali lagi. Okay, sekarang slow tak? Sekarang okey tak? Sebelum saya sambung. Sekarang macam mana? Sekarang okey tak? Siapa-siapa ada reply Takut nanti kalau dia kata tu dia jalan malas nak on off balik. Rasa macam mana sekarang suara? Okey ke masih lagi masalah? Okey je, okey. Batu Salam kata okey je. Okay, ala kuliah insya-Allah kita akan ambil tajuk malam ni berkenaan bukti Rasulullah SAW dan mukjizat baginda. Ini sangat penting. Sebab juga keyakinan kita, nanti kita akan bahaskan dalam tajuk ni, keyakinan kita beragama, kepatuhan kita kepada perintah Allah Ta'ala berpunca dan juga berasas kepada mengenal Rasulullah SAW. Baik. Okey. Kita mulakan insya-Allah muka surat pertama ai. Saya dah bagi nota kalau anda kata saya siapa yang ni PDF dia ada. Mungkin Bertalha boleh sharekan PDF tersebut. Baik. Qala al-muallif, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala al-muallif, berkata pengarang buku kita, segala puji bagi Allah, kita memujanya, kita minta pertolongannya, kita meminta keampunannya. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita serta keburukan-keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tiada penyesat untuknya, dan siapa yang dia sesatkan, maka tiada petunjuk untuknya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Dia, tiada sekutu baginya, dan saya mengaku bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan hamba Allah dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala sebenar-benar ketakwaannya, dan yang kalian mati kecuali kalian orang-orang Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia sekalian, takwalah kalian kepada Tuhan kalian telah ciptakan kalian daripada jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan telah ciptakan daripadanya dari jiwa yang satu tu pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dia banyakkan daripada kedua-dua pasangan tersebut lelaki dan wanita yang ramai. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka takwalah kalian kepada Allah Ta'ala yang kalian sedang minta-minta dengannya, dan takwalah kalian akan tentang hubungan rahim. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah Ta'ala ke atas kalian amat-amat mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan katakanlah kata-kata yang tepat. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Ta'ala akan perbaikkan untuk kalian akan amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala ampun untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Okay. Amma ba'du, adapun selepas semua itu, di manakah penduduk bumi yang ada pada hari ini sebelum 100 tahun? Dan ke manakah mereka dan kita bersama mereka selepas 100 tahun? Ini kalau kita fikirkan balik memang betul. Bila kita fikirkan keadaan kita, sebab Nabi sendiri SAW menyatakan
berkenaan dengan umur umat baginda di antara 60 ke 70. So setiap kali kita perhatikan sekeliling kita, normalnya orang yang ada bersama kita ni semuanya dalam 100 tahun dulu tak wujud. Kecuali ada beberapa orang lah yang umur dia panjang, 104 tahun, 110 tahun. Tapi majoriti manusia tak ada. Habis. Dan ke mana kita lepas 100 tahun? Pun sama jugalah. Lepas 100 tahun kita akan hilang. Kita tak ada. Sebelum 100 tahun kita tak ada. Lepas 100 tahun kita akan hilang. Okay, jawapannya, dahulu kita di alam ghaib. Dahulu kita di alam ghaib. Dan kita akan berpindah ke alam ghaib sekali lagi. Tak ada, tak ada balik. Okay. Jadi kita adalah orang yang berkelana. Kita bermusafir di antara keghaiban yang telah lalu dan keghaiban yang akan datang. So, dulu tak ada, sekarang ada, lepas ni hilang. Okay. Jadi, siapakah yang telah ciptakan dan mendatangkan kita kepada kewujudan ini? Ini persoalan sebenarnya kepada orang yang tak percaya Tuhan. Kalau dia fikirkan balik, ada masalah. Dia akan jadi pening kepala. Sebab balik pada asas Hatta ahli falsafah Yunani, Greek, mereka sendiri pun tertanya-tanya tentang soalan ini. Dari mana kita datang? Kenapa kita datang, ke mana nak pergi? So kita kena faham. Jadi persoalan itu memang ada. Bagi orang yang punya fitrah yang sejahtera, persoalan tersebut akan datang. So siapa ciptakan kita, datang kita kepada kewujudan ini? Apa sifat-sifat dia? Kalau dia cipta kita, apa sifat dia ada? Dan kita ada sifat. Mana dia memberikan kita sifat? So apa sifat yang dia ada? Kenapa dia menciptakan kita? Kenapa dia cipta kita? Apa dia mahukan daripada kita? Apa yang diridai daripada perbuatan-perbuatan kita? Apa yang dimurkai terhadap kita? Apa dia nak kita buat? Apa benda dia suka kita buat? Apa benda dia benci kita buat? Kemudian, kenapa kita mati? Kadang-kadang kita buat kerja. Kan tengah beramal, tengah taat. Kalau anda kata yang tak berfungsi di alam ini saja yang mati, dan jelaslah kita tahulah. Tapi ni kita tak ada alam ni, orang baik ke? Mati. Orang jahat pun mati. Maksud takkan tak tertanya kenapa kita mati. Lepas tu, apakah akan menanti kita selepas kematian? Dan apakah bukti-bukti semua itu? Apa bukti? Semua benda yang kita persoalkan tadi. Sesungguhnya yang menciptakan dan perelokkan ciptaan, menentukan dan memberikan hidayah, tidak mungkin akan membiarkan kita tanpa petunjuk. Allah Ta'ala ciptakan kita dengan keelokan yang teramat sangat. Dia jadikan kita bersatu sel, kemudian sel terpecah belah dua, kemudian ada jadi mata, ada jadi tulang, jadi saraf, jadi sekian sebagainya. Dengan aturan yang betul dan alam semesta yang besar ni, dengan kedudukannya jarak matahari betul, kandungan air bumi betul, semua sekali betul. Tak ada yang silap. So tak mungkin dia cipta semua benda dengan kebenaran, lalu dia biarkan kita tanpa petunjuk. Dialah yang telah menciptakan alam semesta dan mengarahkan setiap makhluk kepada apa yang telah tentukan untuknya. Mana matahari punya arah, terbit dan terbenam. Kan? Kita punya macam nak sel-sel badan kita, kalau kita luka, ke mana sel tu akan pergi. Macam mana dibaiki sel yang rosak. So semua benda ni dia aturkan, bukan kita buat. Jadi mustahil dia biar tanpa petunjuk. Dialah yang mengarahkan matahari dan bulan. Yang menjadikan malam dan buat matahari dan bulan ni bergerak, dia yang jadikan. Siang dan malam. Haiwan dan tumbuhan serta jisim sekecil-kecil zarah kepada apa yang ditentukan untuknya. Ke mana perginya, semua jirin-jirin tersebut, semua yang telah ditentukan oleh dia. Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin memberi hidayah kepada kita, lantaran dia ciptakan untuk kita alat-alat ilmu semasa kita berada dalam perut ibu kita. Bila kita dalam perut mak kita dulu, Allah Ta'ala jadikan sebelum kita lahir, dia dah equip kita, persiapkan kita dengan alat-alat untuk belajar. Seperti mana dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran dan surah An-Nahl ayat ke-78, Allah Ta'ala nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Namun dia jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga fuad, hati atau akal. La'allakum tashkurun. Moga-moga kamu dengan 3 alat tadi kamu akan bersyukur. So kita memang keluar dari perut ibu kita jahil. Tak tahu, tak ada tahu apa-apa. Dan la ta'lamuna syai'a. Tapi Allah Ta'ala jadikan equip kita dengan pendengaran, penglihatan dan juga akal. Yang dengan 3 alat tadi kita belajar. Memang kalau manusia ni, kalau alat tersebut digunakan dengan betul, maka kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanpa alat-alat ini, kita tak mampu mendapat apa-apa ilmu. Begitu juga tak berupa sesiapa untuk menggunakan kita satu pun daripada alat berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dalam surah Al-An'am 46, Qul ara'aitum, katakan Muhammad, kamu nampak tak? In akhadallahu sam'akum wa absarakum, jika Allah Ta'ala menarik, mencabut, merentap daripada kalian, ambil daripada kalian pendengaran kalian dan penglihatan kalian. Wa khatama ala qulubikum, dan akan tutup ke atas
qalbu kalian. Jadi kalian tak boleh faham apa-apa. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Siapakah Tuhan selain Allah Ta'ala yang boleh mendatangkannya? Undur kaifa nusarriful ayat sumandur sumahum yasdifun. Lihatlah bagaimana kami mempermacamkan akan bukti-bukti. Kemudian lihatlah bagaimana mereka berpaling. Jadi memang alat tadi penting. So kita memang kita kata kita nak belajar, kita perlu 3 alat tersebut. Tu alat untuk belajar. Allah Ta'ala beri pada kita. Dengan alat tadi kita kenal huruf, kita kenal bunyi, kita kenal warna, kita faham maksud. Macam kata makan kan. Dia kecil kata makan. Jadi kita tahu nak makan, minum, tidur. So kalimah-kalimah berkenaan diperolehi oleh kita sepanjang hidup kita ni berdasarkan kepada apa? Ajaran melalui 3 peringkat tersebut. 3 alat tadi 3 alat tadi. Okey. Sekejap. Nampak ke tidak ni? Macam hilang juga muka surat. Ya. Rasa macam tengah. Ya. Ni katakan ni kan hilang muka surat ni. Ya. Macam ni ya, Abu Talha cuba try jawab dekat WhatsApp. Gambar nampak tak? Kalau nampak tu tak, saya tak nak tweet lah. Pasal tweet yang kalau saya tweet dia takut dia hilang pula. So balik pada asal pelik-pelik kan. Sekarang ni zaman PKP ni, dan internet pun tahu apa benda lah. Sebab sekarang dia keluar, dia kata this page isn't available right now. This may be because of technical error that we are working to get fixed. Try reloading this page. Macam mana? Saya reload ke tak payah? Sekejap. Tanya Abu Talha agak. Nanti kan masalah. Ha? Oh nak buka? Okey. Nampak pasal saya anda tak nampak muka surat, tak nampak. Anda tak nampak muka surat. Jadi anda kalau tekan reload kan nanti dia putus. Nak tahu diorang nampak ke tidak? Kalau nampak anda jalan terus je buat tahu. Nampak muka. Okey? Nampak muka ustaz. Tak, suara dia. Suara dia. Oh suara dia suara dia dan tak payah. Anda tak nak reload lah. Sebab nampak dekat sini nampak berjalan lagi. Cuma page dia hilang. Hantar semua dia dah bagi link lah. Okey dah tak apa. Anda jalan lah. Terus okey. Okey. Kalau tak dia shock sendiri je. Cakap susah okey. Jadi maksud dia kalau kita faham sekarang okay, kalau dia kata ada soalan apa, hantar ke WhatsApp. Nanti kita bincang ikut situ Saya tak nak reload. Pasal saya takut reload nanti dia akan putuskan line. Okay, ala kulli hal. Jadi maksud dia pendengaran, penglihatan dan akal tu kalau manusia tu ada, itulah cara dia kutip ilmu. Kutip ilmu mana dia tahu kalimah, kenal huruf, tahu warna dengan bunyi sebagainya. Dia boleh kenal berdasar pada 3 alat tadi. So jadi Allah Ta'ala berikan alat-alat berkenaan dan dia kata tiadalah Allah Ta'ala menciptakan untuk kita alat-alat ilmu yang dengannya kita mendengar, melihat dan berfikir, melainkan dia, Allah Ta'ala, mahu supaya kita belajar. Dia mahu kita mendengar, lalu dia ciptakan untuk kita alat-alat pendengaran. Dia mahu untuk kita melihat, lalu dia menciptakan untuk kita alat-alat penglihatan. Dia mahu kita memikirkan apa yang kita dengar dan kita lihat, lalu diciptakan untuk kita hati atau perasaan supaya kita boleh berfikir. So dengan alat-alat ini kita mendapat ilmu. Okay. Dan bila kita tahu dengan Allah Ta'ala beri kita alat untuk belajar. So apa benda Allah Ta'ala nak kita ketahui? Memula sekali. Ilmu pertama yang pencipta mahu kita ketahui ialah agar kita tahu tiada Tuhan melainkan dia. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, kenal sifat-sifat dia. Agar kita tahu bahawa Muhammad adalah itu utusannya dan diutus kepada kita sebagai pemberi hidayah, pemberi kegembiraan dan pemberi peringatan. Dia bagi tahu kita alat tadi untuk kita kenal dia, kenal Rasul dia. Agar kita tahu agama yang diredai untuk kita. Apa jalan yang dia nak kita ikuti. Pasal kita tahu agama ni sebenarnya adalah garis panduan ataupun guideline ataupun protokol bagi seorang tu tinggal di alam ini. Sebab alam ini kita datang dah siap. So kita kena ikut protokol yang dimestikan oleh pemilik tempat. Pemilik alam ni apa dia nak.
So memang kita tahu itulah agama. Itu realiti agama. Agama adalah garis panduan. Do and don't bagi orang yang datang menumpang di alam ini. Macam kita datang rumah orang, ada do and don't. Kita masuk negeri tentu ada do and don't. So masuk ke alam semesta milik Allah Ta'ala ini, dengan peralatan diberi pada kita, tubuh badan dia dikurnia pada kita, pun ada do and don't. Dan itulah sebenarnya agama. Itulah sebenarnya agama. So dia nak kita tahu agama, apa agama dia tahu untuk kita. Agar kita tahu masa depan kita dan masa depan bangsa manusia yang kita sedang bergerak ke arahnya selepas kematian. Lepas kita mati nak pergi mana? Ini benda yang patut kita fikirkan. Sebab akal kita dah lihat semua sekali betul dan benar. Mustahil Allah Ta'ala dia ciptakan semua benda betul dan benar, tapi kita datang ke dunia sia-sia. Tak ada tujuan, tak ada matlamat. Adalah sangat mustahil untuk Allah Ta'ala sifat berkenaan melakukan apa-apa dengan gurauan atau sia-sia, terutama kejadian manusia itu sendiri. Okay. Dan kemudian yang kita keluar daripadanya dari alam kehidupan dunia kita ini. Mana kita pergi kepada dia, alam akhirat tu, lepas kita keluar dari dunia. Ke mana kita pergi? Akan tetapi, bila kita dah pergi kita alat belajar, dia nak kita tahu benda-benda tertentu. Akan tetapi ilmu-ilmu ni, berkenaan dengan tadi perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, tidak akan diketahui atas bentuk yang sebenar. Melainkan dengan pemberitahuan yang datang kepada kita daripada yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita, pasal dia cipta kita, dia tahu masa kita beli handphone, kalau dia kata ada butang lebih. Butang ni tahu, butang ni untuk suara. Butang ni on off, butang sekian. Lepas tu ada butang tambahan. So kalau butang tambahan tu kita nak tahu, kita patut tahu daripada pembuat yang membuat akan alat tersebut. Pasal dia lebih, mereka yang membuat alat tadi, dia tahulah butang tu untuk apa. Sebab tu macam kita, macam juga matlamat hidup kita. Kenapa kita jadikan. Takkan kita dapat ilmu tersebut kecuali diberitahu daripada apa? Datang daripada yang menciptakan kita. Menghidupkan kita, mematikan kita dan bangkit kita setelah kematian kita. Lepas kita mati, dia hidup kembali. Itulah yang boleh memberitahu kepada kita apa tujuan kita datang ke dunia ini. Okey. Siapa Rasul, siapa utusan, apa sifat pencipta dan sebagainya. Okey. Kerana itu Allah Ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul untuk mengajar kepada kita melalui bahasa yang kita fahami, kehendak dan maknanya. Okey. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, dalam surah Ibrahim ayat ke-4. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mana Allah Ta'ala utuskan Rasul dengan bahasa yang difahami. Okey, bahasa difahami dia kena jelaskan sikit. Okey, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Fayadhilullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dan tidaklah kami utuskan sebarang rasul, sebarang utusan kecuali lidah kaumnya, kaum rasul tersebut. Untuk dia jelaskan kepada mereka. Ini wahyu yang datang. Okey. Maksud tentang tajuk lisan kaum masing-masing ni baru ni ada jadi kes. Saya jumpa dengan seorang pengikut ni Rasul Kahar punya ni, geng-geng sesat lah. Dia kata kalau sekiranya ikut ayat surah Ibrahim 4 tu, kita Muhammad bukan rasul untuk kita. Rasul untuk kita mesti rasul Melayu. Saya kata dengan dia, apa yang Allah Ta'ala beritahu tentang Rasul sebelum Muhammad SAW dengan lidah kaum masing-masing. Sedangkan Muhammad, dia bukan untuk kaum Arab sahaja. Sebab tu saya kata, bila kita tengok zaman Nabi sendiri SAW, baginda berdakwah sampai kepada Parsi dan Rom. Sedangkan orang Parsi, orang Rom, bukan bercakap bahasa Arab. Nabi utus surat pada mereka. Pembesar Mesir, Nabi utus surat. So dekat situ kita faham bahawa risalah Islam ni tak terhad. Sedangkan semua Rasul-Rasul sebelum Muhammad SAW, diutus untuk kaum masing-masing sahaja. So bahasa limited, dia akan dakwah kepada kaum dia saja. Contoh macam Yusuf AS ketika duduk di Mesir. Dia tak berdakwah kepada raja kaum tempat dia jadi menteri tu untuk masuk agama dia. So agama dia untuk agama keluarga dia saja. Agama Bani Israel saja. Anak-anak Yaqub. So setiap kaum macam tu. Dia tak berdakwah, seorang Rasul tak berdakwah luar daripada batasan kaum dia. Itu maksud dia. Tapi Muhammad SAW adalah utusan untuk semua bangsa. Sebab tu Nabi ketika hidup lagi, Nabi pergi utuskan surat. Pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi utuskan surat-surat mengajak untuk masuk Islam kepada pembesar-pembesar negara-negara yang berdekatan. Seperti Parsi yang tak cakap Arab. Rom yang tak cakap Arab pun dapat surat. Nabi hantar. Suruh mereka masuk Islam. So dekat situ kita faham bahawa yang dimaksudkan dengan lidah kaum tu, maksud dengan bahasa mereka faham. Pasal mukjizat para Rasul SAW mesti dengan bentuk yang kaum tu faham. Nanti kita akan bincang ke depan sikit. Maksud bahasa tu adalah benda yang kaum dia mengerti, itu daripada Tuhan. Itu maksud dia. Lalu akan sesatkan sesiapa dia kendaki dan dia berhidayah siapa dia kendaki. Dan dia maha perkasa lagi maha bijak sana. Okey. Oleh itu tiada sebarang alasan bila diutuskan para Rasul SAW
Tak ada sebarang alasan untuk seorang manusia boleh berikan dan sebarang hujah untuk dia bergantung, untuk kata dia tak boleh beriman kerana apa tak tahu. Sebab Rasul datang untuk mengajarkan dan juga beritahu manusia tentang siapakah Tuhan mereka. Semua sekali lah persoalan kita bincangkan, ke mana kita akan pergi, apa matlamat hidup kita, semua Rasul datang dengan kerja tersebut. Contoh tersebut dalam surah An-Nisa ayat 195, Allah nyatakan, rusulan, mubasyirin wa mundirin, para rasul, pemberi berita gembira, pemberi peringatan. Kenapa Allah utuskan mereka? Li'alla yakun linnas 'ala hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada untuk manusia ke atas Allah sebarang hujah sesudah perutusan para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakiman, Allah Taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. So sebab diutuskan para rasul, tak ada siapa ada alasan kita tak tahu. Itu ignorant. Kalau manusia tu dia tak boleh cari ke dia tak nak cari, itu ignorant daripada diri dia. Sikap tidak acuh, tidak ambil hirau atau tak indah. Bukan kerana Allah tak bagi hidayah. Bukan kerana Allah tak nak bagi hidayah. Saya ingat dulu ada seorang kawan, dia non-Muslim, masuk Islam. Abang ni dia datang kelas kat Ihsan Taklim. Lepas tu kemudian bila dalam kelas tu, dia menyampuk lah. Dia terang pada saya, dia kata sebenarnya Ustaz, kalau orang tu kata dia non-Muslim, dia tak ada rasa nak kenal Tuhan sebagainya, bohong dia kata. Dia kata dia ketika mana dia dalam keadaan masih kafir, pun masih bukan Islam, dia terfikir dalam kepala dia kenapa ni. So jadi bila tak ada jawapan, kadang-kadang sebahagian mereka ni lari kepada arak lah, dadah dan sebagainya untuk menghayalkan diri, menutup atau ignore, ataupun dia tampal balik dengan hiburan. Ada separuh tu tampal dengan sport. Macam di negara barat, mereka gunakan sport dan entertainment lah. Sport dan hiburan, sukan dan hiburan untuk lalaikan rakyat atau bangsa dia supaya tak terfikir berkenaan dengan tajuk arah hidup. So benda ni penting. Kalau dia kata manusia mula terfikir, dan orang tak nak dah kerajaan ataupun pemerintah yang sedemikian. Sebab tu kenapa kadang-kadang usaha melalaikan rakyat ni kadang ada gerak kerja daripada orang yang ini kemunafikan dia ada ke, atau dia kufur dengan Tuhan. Dia memang saja nakkan manusia ni lalai. Dia seronok bila lalai. Bila orang mabuk, makin happy dia, seronok. Ada kata orang makin tak ikut perintah Tuhan, makin dia happy. Bila orang pakai tudung tutup aurat, dia makin tak suka. Ini kalau kita nak faham kat situ kemunafikan. Kalau dia berlaku Muslim, nifak tu jelas. Nifak adalah jelas untuk orang macam tu. So, jadi basically memang kita kata benda ni orang tak nak fikir. Bila berfikir, dia akan jumpa jawapan. Sebab tu tak ada siapa ada alasan tak kenal, tak tahu. Okey. Banyak orang kata. Jadi dikata manakala itulah yang sebab asas. Manakala orang yang sesat telah berkata penyair mereka. Ni dalam satu syair. Syair ni Ilya Abu Madi, dia telah buat satu syair. Syair dia bunyi Talasim. Panjang syair ni. Kalau siapa nak baca syair ni panjang, boleh cari dalam kitab Dr. Omar Sulaiman Ashkar. Dr. Omar Sulaiman Ashkar yang siri tentang akidah tu. Allah, para malaikat kan, satu buku sendiri kan. Ketika tajuk tentang Allah Ta'ala tu ada, ketika mukadimah tu, dia datangkan dengan panjang lebar syair yang disebut sebagai Talasim atau Jampi Serapah oleh Ilya Abu Madi. Dia gambarkan dalam syair ni tentang kebingungan orang yang tak dapat jawapan berkenaan dengan matlamat hidup dia. Dia kata dalam syair tersebut, ji'tulah a'lamu min aina walakinni ataitu. Aku datang dari mana, aku tak tahu. Aku datang, aku tak tahu dari mana. Akan tapi aku pun datang. Walaqad absartu qaddami tariqan famasyaitu. Aku lihat di hadapanku ada jalan, ada laluan. Kan nampak jalan depan kita. Dia geraklah. Hari berjalan, dia bergerak. Wasa'abqa, dan aku akan terus berjalan. In syi'tu hadha am abaitu, sama ada aku mahukan atau tak mahu. Lepas tu soalan. Kaifa absar tariqi? Macam mana aku lihat jalanku? Lastu adri. Walimadha lastu adri? Kenapa aku tak tahu? Aku tak tahu. Mana dia sentiasa kebingungan atau kebingungan. Macam aku nampak jalanku, aku tak tahu. Kenapa aku tak tahu? Aku tak tahu. Ada manusia kata kubur tu benar, ada kata sekian, aku tak tahu. Kenapa aku tak tahu? Aku tak tahu. Dia panggil syair ni syair aku tak tahu. Syair aku tak tahu. Lastu adri. 15 soal lastu adri. Aku tak tahu kenapa pun aku tak tahu. Jadi dia kata kenapa orang yang kehayalan ni teraba-raba? Ini tak tahu. Kenapa orang kehayalan ni meraba-raba tak tahu? Kerana dia tidak mengenal utusan Tuhan. So memang betul kita dalam konsep ni, memang kita tak kenal Tuhan dengan akal kita, takkan sampai. Ini sebab kenapa kalau dia kata orang tu cuba kenal Allah Ta'ala melalui pemikiran akal dia sendiri. Dia nak bayangkan, nak fikirkan dan sebagainya.
Akal dia akan terbatas. Macam kita bincangkan itu, macam apa yang kita baca berkenaan dengan daurah ni, yang Dr. Arkan Zaidan rahimahullah, bila dia kata bila orang tu bergantung dengan falsafah untuk kononnya memahami pengertian akidah. Ini salah dia kata. Sebab akidah difahami dengan dalil, dengan nas, bukan dengan akal. Akal membantu kita untuk kenal nas, bukannya akal itu nas. Saya ingat Ustaz Asy Sobri ada bagi gambaran. Dia kata peranan akal ni dia macam driver taksi. Driver taksi, kita kata saya nak pergi pejabat mufti. So, jadi driver taksi ni pun okey, baik encik, saya hantar. Driver taksi ni hantar. Kita sampailah ke pejabat mufti kat Putrajaya. Lepas tu kita pun tanya soalan pada mufti. Ini boleh ke tak boleh, ini halal ke tak halal, ini haram ke tak haram. Kita keluar soal jawab, kita keluar daripada office mufti, kita masuk balik dalam kereta, nak balik ke rumah kita. On the way balik, driver taksi tanya, awak pergi jumpa mufti buat apa? Kita tanya soalan. Apa soalan mufti jawab? Apa mufti jawab pada soalan awak? Kita katalah mufti kata ini halal, ini haram. Lepas tu driver taksi tu kata apa? Mana boleh macam tu. Itu patutnya. Dia pula bercakap. So dekat sini masalah sebab akal kita macam driver taksi tadi. Dia bukan mufti. Dia driver taksi. Dia bawa kita kenal kepada tempat mufti itu punya tempat. Bukannya dia adalah dia mufti. Macam dia bukan nas, dia bukan dalil. Akal bukan dalil. Akal hanya bawa kita ke depan untuk kita pergi kepada dalil. Mana tahu dalil, mana tahu ini dalil atau tidak, kita kenal. Dengan sebab itu kita kata kena faham kat sini. So, jadi tak boleh gunakan akal untuk mengenal Allah Ta'ala. Sebab nas itu yang penting. Sebab tu kenapa mengenal Rasul itu penting. Sebab kita hanya dapat tahu kehendak Tuhan kita, kehendak pencipta kita yang mengadakan kita melalui utusan yang diutuskan. Sebab akal kita akan terbatas. Tak boleh melepasi lebih daripada apa yang kita ada contoh. Sedangkan pencipta kita Subhanahu wa ta'ala tidak ada contoh untuk dibandingkan. So bagaimana mungkin akal kita boleh kenal, boleh tahu apa yang dia nak. Okey. Jadi dia kata kerana dia tak mengenal. Kenapa orang ni teraba-raba yang dalam syair tadi? Kerana dia tak mengenal utusan Tuhannya dan dia tak berjumpa dengan petunjuk daripada Tuhannya. Lantas dia hidup teraba-raba dalam talasim berkenaan. Okay. Ilmu mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebenarannya adalah kunci. Kunci untuk perkara ni, kita nak hilang daripada kebingungan, adalah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran baginda. Kunci ilmu serta kunci hidayah dan kunci kejayaan dunia akhirat. Ia adalah kunci ilmu, kunci hidayah dan kunci kejayaan dunia akhirat. So balik pada asal, dengan kita dapat kenal Rasul, kita tahu ilmu yang benar, pernyataan yang betul. Kemudian kita akan dapat hidayah. Bila kita dapat hidayah, kita akan dapat kejayaan dunia akhirat. Okey. Akan tapi keimanan kita terhadap Rasul SAW tidak akan terrealisasi, tak akan jadi, melainkan apabila kita telah mengenal bukti-bukti kebenaran baginda SAW dan kita keterangan putusan baginda. Apa keterangan putusan baginda? Bila kita kata kita akan dapat dengan penuh, kita mungkin akan ada ikutan. Contoh macam kita kenal orang yang kita percaya, orang tu kata ini betul. Ini satu benda. Betul, kita boleh ikutan, bagi taklid kepada orang yang baik, orang yang alim dan sebagainya pada urusan tersebut, mungkin boleh menyelamatkan kita. Problem sekadar masalah akidah tak sedemikian. Sepatutnya setiap orang belajar sampai dia hilang sebarang keraguan. Memang kita kata balik pada kes para ulama, majoriti para ulama mengatakan taklid dalam akidah yang benar adalah tak apa, harus. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada keraguan dalam diri seorang tu, wajib dia belajar sampai hilang keraguan tersebut. Sebarang keraguan datang, dia kena belajar sampai dia hilang keraguan. Ini penting. Okey. Jadi sebab tu bila kita kata mengenal Rasul ni penting. Okey, tapi takkan terrealisasi. Tapi keimanan terhadap Rasul takkan terrealisasi melainkan apabila kita telah mengenal bukti-bukti kebenaran baginda dan keterangan putusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang kafir, orang yang tak kufur, tak nak kenal Rasul, tak nak tahu mereka tidak sekali-kali akan melepaskan kekufuran yang mereka berada padanya sehingga datang kepada mereka bukti yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 3. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan jadi orang-orang yang kafir min ahli kitab wal musyrikin, di kalangan ahli kitab, orang kafir kalangan kitab dan juga orang musyrik, munfakkina, terpisah daripada kekufuran mereka, daripada kesyirikan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti. Bukti yang mereka tunggu itu adalah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, Rasul dari Allah Ta'ala membaca kepada mereka lembaran-lembaran yang suci.
fiha kutubun qayyimah, dalamnya ada tulisan-tulisan kitab-kitab yang lurus, yang hukumnya adalah benar. So, jadi mereka menunggu dan menanti. Tapi dan memang sesungguhnya Allah telah menjadikan bukti-bukti dan mukjizat sebagai penyaksian ilahi. Allah Ta'ala tidak paksa seorang manusia itu beriman tanpa bukti. Bahkan hujah, Allah Ta'ala memang inginkan untuk tegakkan hujah. Macam kita kata kan, diutuskan Rasul supaya tak ada siapa ada seorang hujah ke atas Allah Ta'ala. Dia tak tahu ke, dia tak kenal ke, tak ada. Allah Ta'ala berikan bukti-bukti, sampaikan kalau di hari akhirat nanti tidak ada siapa boleh kata, saya tak tahu. Unless macam dalam sunat, dalam Musnad Ahmad, datang berkenaan dan Nasai datang tentang tajuk 4 yang akan berhujah hari kiamat nanti. Pertama, orang yang pekak. Orang yang pekak. Lepas tu orang yang ini pasal satu malaikat dulu, pekak ni satu penyakit, satu kecacatan yang tak membolehkan kita sampai di maklumat. Kita cakap apa pun tak boleh faham. Itu problem lah. Dari zaman sekarang orang pekak ni dah jadi taklif berlaku, insya-Allah. Sebab kita lihat macam mana dia di Amerika Syarikat tu, ada saya share dulu kan, seorang perempuan daripada US, nama dia Rebecca. Dia deaf preacher. Kalau dah tengok dalam YouTube tu, Rebecca deaf preacher, seorang pendakwah yang pekak. Dia pernah ditemu ramah oleh Syekh Fahad Al-Kandari, bagaimana dia berdakwah pakai bahasa isyarat dia. Ditunjukkan Al-Fatihah tu, alhamdulillah rabbil alamin macam tu. Orang masuk Islam. Sebulan 2 orang. Mana dia dah dakwah lebih daripada 8 orang, tak silap. Saya tengok dalam video tu. Dia boleh dakwah. Yang kita ni mulut kita bercakap tapi tak boleh gerak pun. Kita sibuk dengan hal kita masing-masing je. Tak pernah ada kesungguhan kita untuk menarik orang masuk Islam contohnya, atau untuk menyedarkan balik orang kepada hidayah. Ini kena jaga sikit. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya memang rasul-rasul ni ada bukti yang keterangan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi saya sebut tadi orang yang akan berhujah disebut dalam hadis tu, orang pekak, orang yang gila, orang nyanyuk, dan orang yang tak datang kepadanya sebarang rasul. Empat-empat ni hari kiamat nanti diberi Allah Ta'ala peluang. Adapun yang lain dari itu tak ada. Siapa-siapa yang dalam kaum tersebut ada sesiapa dapat hidayah, maka dia buat berdonor, buat ignore je, maka dia kena. Walaupun orang kata zaman tu Rasul tak sampai lagi. So basically kalau kita faham sekarang, penyaksian tentang kebenaran Rasul ni adalah penting. Sebab Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bantu dengan bukti-bukti dan mukjizat tu, Rasul-Rasul tu dengannya, agar mereka tak didustakan oleh manusia. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Maksudnya kami telah utuskan utusan-utusan kami dengan bukti-bukti. Maksudnya semua utusan Allah Ta'ala bawa bukti. Dia ada tanda-tanda. Ini benda yang saya pernah tanya pada orang yang sesat. Dia kata manusia tertentu sebagai rasul. Saya kata Muhammad ada mukjizat dia. Guru awak apa mukjizat dia? Rasul yang awak kata rasul ni siapa? Apa mukjizat dia? Dia pasal Allah Ta'ala berikan semua rasul ada bukti. Ada bukti keterangan yang manusia kenal dengan bukti tersebut, ini utusan Tuhan. Dan ini adalah fakta yang macam dikatakan oleh surah Al-Hadid tadi. Kita kata 25 surah Al-Hadid, memang setiap rasul ada bukti. Okay, dia macam kita ni lah, macam kita kata bila kita nak taat pada perintah penguasa undang-undang, dia kena tunjukkan kad kuasa dia, pakai baju seragam dia, pakai ada pistol dia, kereta peronda dia tahan kita tepi jalan, kena berhenti, wajib berhenti. Tapi kalau dia datang pada kita dengan tak ada sebarang pengenalan diri menunjukkan dia adalah penguasa undang-undang, kita wajib taat pada dia. Okey, ketaatan dia berdasar petanda. Sebab tu setiap rasul memang dah bukti tu ada, kaum dikenal. Rasul tak menipu, rasul tu tidak berbohong, tidak berdusta, tidak mencari pengaruh, tidak mendapatkan apa harta manusia. Zaman kita sekarang banyak orang kadang-kadang gunakan agama sebagai tunggangan. Ini salah. Sebab para rasul alaihi wasallam memang mereka semua tak pernah mencari makan dengan agama. Sebab tu kenapa disebut dalam surah Hud kan. Kalau kita baca surah Hud, kisah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Saleh, Nabi Hud. Perbualan-perbualan mereka ni dengan kaum masing-masing, antara benda mereka isytiharkan pada kaum mereka adalah la as'alukum alaihi ajra atau la as'alukum alaihi mala. Aku tak minta di atas apa aku sampaikan sebarang upah. Atau aku tak minta di atas apa aku sampaikan sebarang harta. Upahku hanya pada Allah. Ini benda yang dah hilang pada masyarakat kita. Bila kita kata ustaz pun kadang-kadang masalah juga tajuk ni. Kita kata kerana apa? Kerana memang kerja untuk agama ni bukan kerja untuk cek makan.
Bukan yang makan. Kalau benda-benda tersebut macam kita kata macam Imam Ahmad bin Hanbal dahulu sendiri pun kan, dia ambil upah lah macam kes yang orang jual buku ni, dia bukan menunggak agama, dia ambil upah. Dia tulis sekian sebagainya, ambil upah di atas tulisan tadi untuk dapatkan rezeki. Yang tu tak apa. Adapun untuk penyampaian macam ni, macam perbualan kita sekarang ni, macam ilmu diberi pada orang yang mempunyai ilmu tersebut. Dia tak boleh simpan ilmu berkenaan. Dia patut sampaikan. Kalau ada penyampaian dia perlu pada bayaran, dia masalah lah. Sebab tu nanti orang yang kaya boleh belajar, orang miskin tak boleh belajar. Mana boleh macam tu? Agama bukan dengan cara tersebut. Sebab tu para anbiya alaihi wassalam, memang mereka tak bekerja untuk cek makan. Kalau boleh buat cek makan, cek mereka orang paling kaya. Sebab tu kalau kita faham kat sini, Allah Ta'ala berikan mereka bukti-bukti untuk wajib manusia ikut. Sebab tu memang manusia akan kenal. Rasul-rasul tu orang kenal. Tak ada siapa boleh tak kenal. Hatta macam Nabi Muhammad SAW sendiri kan, hatta orientalis barat bila mengkaji kisah hidup baginda SAW, mereka terpaksa mengakui ini bukannya manusia biasa. Ini manusia luar biasa. Bahkan memang Nabi sendiri SAW buktikan dengan insyaAllah nanti kita akan belajar beberapa perkara yang buktikan Rasulullah SAW antaranya adalah keadaan hidup baginda. Bila baginda suruh orang buat apa-apa, bersedekah. Baginda habiskan harta baginda untuk bersedekah dahulu. Suruh orang solat. Baginda solat bengkak-bengkak kaki. Memang dalam surah surah Al-Muzammil pun Allah Ta'ala ceritakan tentang tempoh yang disuruh Nabi bangun malam tu. Paling kurang 4 jam. Paling kurang adalah 4 jam. Paling panjang dia suruh adalah 2/3 malam. Ini bersamaan dengan 8 jam. 8 jam Kalau malam tu 12 jam, separuh malam tu ada 6 jam. 2/3 malam tu ada 8 jam. 8 jam. Kalau orang tu berdiri, memang bengkak kaki lah. Siapa kata tak ada dalil daripada Quran bahawa Nabi SAW bangun malam bengkak-bengkak kaki? Memang Quran sebutkan berkenaan dengan tempoh yang diberikan untuk Nabi bangun malam tu adalah at least 4 jam. Kita Ramadan hari tu pun, kalau imam kita baca satu juzuk kan, untuk 21 rakaat, 20 rakaat ke ataupun 8 rakaat. Bengkak kaki. Memang betis rasa macam nak pecah. Tapi Nabi SAW tajuk dan rutin baginda SAW. Sebab tu kita faham bahawa baginda suruh orang untuk solat, baginda solat dulu. Ini benda-benda yang banyak orang tak nampak, tak faham. Tentang tajuk kedudukan baginda SAW ni memang dikenali. Kaum dia sendiri pun dia tahu, tak penipu, tak berbohong dan sebagainya. Okey. Jadi, kalau kita nak fahamkan, seorang Rasul akan mencabar kaumnya untuk mendatangkan yang menyerupai mukjizat-mukjizat yang dia bawa kepada mereka. Yang manusia akan menjadi lemah di hadapan mukjizat-mukjizat tersebut. Lalu tengkuk mereka akan tunduk kepada bukti Rasul tersebut dan mukjizatnya. Dan mereka akan tahu bahawa dialah utusan Allah Ta'ala, pencipta mereka. Memang datang Rasul bawa bukti yang kaum tu akan faham. Ini dikatakan tadi, bilisannya kaumhi. Tidak diutuskan seorang Rasul kecuali dengan lidah kaumnya. Maksudnya apa kefahaman kaum tersebut. Macam contoh macam bila Nabi Lut, dia ada bukti dia. Ibrahim ada bukti dia. Semua ada bukti masing-masing. Yang kaum dia faham dengan bukti tersebut adalah mereka adalah utusan Tuhan. Bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala bantu Rasul-Rasulnya dengannya ialah yang menukarkan ahli sihir Fir'aun yang berkata pada Fir'aun sebelum pertemburan mereka dalam surah Asy-Syura ayat 41-42 kan, dia kata dari inna lana ajran in kunna nahnu ghalibin, adakah kami benar-benar dapat upah kalau kami orang yang menang? Qala na'am, maka berkata Fir'aun, ya, innakum idzal minal muqarrabin, kamu kalau macam tu kamu akan jadi orang yang dekat hampir dengan aku. Okey. Mana Fir'aun janjikan mereka dengan apa yang mereka tuntut. Dan mereka menambah dan dia menambah. Fir'aun menambah untuk menjadikan mereka di kalangan pembesar-pembesar yang dekat dengan dirinya. Lalu apabila mereka mencampakkan tali dan tongkat mereka, dan mereka telah datangkan sesuatu sihir yang hebat dan mereka telah menggerunkan di mata orang ramai, Allah Ta'ala merintahkan Musa untuk mencampakkan tongkatnya. Tongkat Musa. Surah Asy-Syu'ara ayat Asy-Syu'ara tadi Asy-Syu'ara 41-42, ini Asy-Syu'ara 45. Okey. Lalu Allah kata kemudian Musa, okey, fa'alqa asah. Okey, kemudian dia pun lemparkan tongkat dia. Okey, fa idza yatalqafuma ya'fikun. Lalu tongkat Musa menelan apa mereka ada-adakan. Lalu al-sihir Fir'aun ketika tu dalam 46-48 surah Asy-Syu'ara, okey, dia kata fa'ulqiyas saratu sajidin, lalu jatuhlah semua al-sihir tu sujud. Dan dia kata qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. So diorang jatuh. Ini bahasa yang dimasukkan, bahasa yang kaum dia faham. Lantas ahli sihir berpatah balik semula, sihir tu patah balik pada ahli sihir. Dia menggugurkan urusan Fir'aun.
Lantas ahli sihir tersebut diugut, kan? Macam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 49, Allah Ta'ala nyatakan, Fir'aun kata, qala hal amantum lahu qabla an adzan lakum. Okay. Adakah kalian beriman dengan dia sebelum aku izinkan kalian? Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra. Okey. Sebenarnya dia Musa ni pasti ketua kamu yang ajar kamu sihir. Wa sawfa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Dan aku akan potong, dia kata, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Okey. Dan wal usallibanakum ajma'in. Demi sungguh aku akan memotong tangan kaki kamu dalam keadaan bersilang, dan aku akan palang kamu, gantung kamu dalam keadaan berpalang. So, jadi Fir'aun ugut mereka. Tapi berlaku kat sini jawapan iman. Mana ahli sihir Fir'aun tadi, yang asalnya dia nak upah, dia nakkan kepada ganjaran untuk menang. Bahkan satu dalam ayat lain, diorang campak tongkat dan tali tu nak bodek Fir'aun. Diorang kata bi'izzati Fir'aun inna ghalibun. Kami lah yang akan menang. Dia kata dengan kemuliaan Fir'aun kami akan menang. So diorang ketika itu sebelum daripada mereka melihat mukjizat Musa AS. Tapi lepas melihat mukjizat Musa AS, mereka jatuh beriman. Jatuh sujud dan beriman kepada Allah Ta'ala. Walau diugut, ini jawapan dia. Maka berlaku jawapan iman yang bersemadi dalam hati ahli-ahli sihir tersebut. Setelah mana mereka melihat bukti dan mukjizat dengan mereka berkata, kan? Dia kata la nu'thiraka ala ma ja'a minal haqq. Okey? Dia kata kami takkan sekali-kali melepihkan engkau wahai Firaun ke atas apa datang pada kami daripada kebenaran. Dia kata wallazi fatarana, dan juga Tuhan telah ciptakan kami kita semua. Kebenaran yang Tuhan ciptakan kita semua, berikan kebenaran. Faqdi ma anta qad. Putuskanlah, hukumkanlah apa pun yang kau nak hukumkan. Ini ma taqdi hadil hayatud dunya. Engkau hanya boleh putuskan keputusan di kehidupan dunia sahaja. So diorang tidak takut langsung, sedangkan mereka pada asalnya adalah kafir. Tapi lepas tu mereka apa? Mereka patah balik menjadi orang paling kuat beriman lepas melihat bukti apa? Bukti Musa. So bukti itulah yang kita sekarang nak fahamkan. So mereka, itu ahli sihir Fir'aun, melihat bukti dan mukjizat, lalu mereka beriman. Lantas mereka beriman dengan Rasul dan mempercayainya, maka menjadi ringan dunia di hadapan janji akhirat. Kerana janji akhirat yang mereka percaya, dunia yang diugut tadi mereka tak rasa apa-apa. Menjadi kecil Fir'aun di mata ahli sihir yang beriman, dan menjadi ringan kematian di hadapan iman. Dengan iman tadi, kematian pun tak ada masalah. So mereka tahu yang menanti mereka lepas kematian itu adalah kebaikan yang lebih besar, lebih baik daripada dunia yang mereka sibuk pertahankan. Jadi dengan sebab itu kita kata bukti Rasul dan mukjizat baginda merupakan titian yang telah melintas di atasnya para sahabat dari kekufuran dan ketidakpercayaan kepada iman dan keyakinan. Setelah mana mereka dahulu kalangan pendusta dan melemparkan Rasul SAW dengan tuduhan sihir, kahan, tukang telik, syair atau pembohong, mereka berlumba-lumba lepas mematuhi perintah baginda dan bersuara, galang gantimu adalah ayahku dan ibuku ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi. Mana asal mereka paling kuat lawan. Macam kisah apa Amr bin As lah. Diceritakan bahawa pernah satu masa dahulu orang paling dibenci adalah Rasulullah SAW. Ketika itu dia harap dialah orang yang membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lepas Allah campak dalam hati dia iman, tak ada orang lebih sayang berbanding Rasulullah SAW. Ni patah balik, terbalik. So mereka melihat mukjizat. Mereka melihat mukjizat depan mata mereka. Berlaku perang Badar, berlaku penyelamatan Rasulullah SAW sampai ke Madinah, berlaku pembelahan bulan, berlaku semua sekali. Bukti-bukti tersebut depan mata mereka, dia saling kuat menguatkan untuk membuktikan Muhammad Rasulullah. Okey. Ilmu berkenaan bukti-bukti Rasul SAW dan mukjizat baginda adalah ilmu yang wajib setiap Muslim ambil daripadanya. Apa yang akan meneguhkan untuk dirinya kebenaran Rasul SAW. Dia tak perlu ambil semua. Kadar ilmu yang kita belajar ni sepatutnya adalah berpadanan dengan kadar mana cukup untuk kita meyakini kebenaran Muhammad SAW dan membantu untuk kita makin taat, patuh pada perintah baginda. Dan memang kita kata dan juga ilmu tadi dengan kadar bahawa baginda telah datang dengan benar daripada Tuhannya. Okey, pasal Allah firman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 19. Ini penting, so Allah nyatakan, afaman ya'lamu, adakah siapa yang mengetahui annama unzila ilaika min rabbikal haqq, wa apa yang turun kepadamu hai Muhammad dari Tuhanmu adalah benar? Adakah orang yang tahu Quran itu turun kepada kau benar? Kaman huwa a'ma, sama seperti orang yang buta. Inna yatadhakkaru ulul albab, hanya akan beringat orang mempunyai akal. So maksud dia, bila kita faham kat situ, memang Nabi SAW sendiri, baginda SAW, Allah Ta'ala janjikan, siapa tahu Muhammad itu benar, maka orang ni celik. Siapa tahu benar, dia celik. Siapa yang ikut-ikut sahaja tak tahu, maka orang ni buta. Sebab balik pada asal, dia boleh datang pada waktu bila-bila mana sekalipun, dia akan terpatah balik.
sebab dia akan ikut majoriti. Kita tahu bahawa sebab tu iman para sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, mereka punya iman ni nilai sangat tinggi. Sebab mereka adalah orang yang beriman ketika Nabi Muhammad SAW, Islam, di mata orang ramai adalah lemah. So keyakinan mereka Muhammad Rasulullah tu sangat dahsyat. Sebab tu mereka diberi ganjaran berlipat kali ganda oleh Allah Ta'ala, sebab mereka ni adalah pemangkin untuk orang lain lepas tu masuk dalam Islam. Okey. Jadi wajib ke atas setiap Muslim menyampaikan kepada keluarganya, saudara mara, jiran-jirannya dan juga orang ramai seluruhnya agar dikeluarkan manusia dari kebutaan kepada hidayah. Ilmu mengenai bukti-bukti Rasul dan mukjizat-mukjizat baginda akan membuahkan kepercayaan terhadap Rasul. Bila kita tahu bukti Nabi, macam kita ada polis, ada pakaian. So Rasul ada bukti dia. Polis ada lambang dia. Rasul ada lambang dia yang menyebabkan kita tahu dia Rasulullah. Jadi benda ni, kepercayaan ni tadi, membuahkan kepercayaan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian keimanan terhadap janji baik dan janji buruk. Sebab Nabi datang pada kita untuk beritahu kita, buat ini Tuhan sayang, buat ini Tuhan benci. Kamu buat macam ni, tempat kamu syurga, buat kamu macam ni, kamu akan masuk neraka. Dia pemberitahuan sahaja. Jadi pelik dalam masyarakat kita, bila kita perhatikan, bila kita terangkan ini neraka, ini syurga, orang kata kita masukkan orang ke dalam neraka, ke dalam syurga. Kita maklumkan ini daripada hadis Nabi, ini daripada Quran, ini daripada sekian, bahawa buat macam ni masuk neraka, buat macam ni masuk syurga. Tapi sering orang kata apa? Oh, don't judge. Sedangkan dia lupa sebenarnya masalah kita sekarang ni, nak pastikan manusia balik kepada kehendak Allah Ta'ala, mesti kita maklum pada dia benar dan salah. Dan itu kerja para Rasul. Menegur akan kemungkaran, mengajak kepada kebenaran. Bukannya benda tersebut adalah macam kita panggil apa, sibuk, menyibuk hal orang, hal pribadi orang. Itulah kerja Rasul. Jika tidak Rasul berdakwah, buat apa? Memadai iman saya dan juga diri saya, lantaklah orang lain nak jahanam. Itu bukan tabiat ataupun ciri yang diberi Allah Ta'ala kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Waktu baginda sendiri SAW sibuk untuk menarik orang masuk ke dalam Islam agar diselamatkan orang daripada neraka Allah. Itu jelas Baik. Jadi dia kata keimanan dan lalu ia akan membuahkan kecintaan kepada Allah. Kalau kita asyik follow satu persatu perintah Tuhan, akhirnya melahirkan cinta kepada Allah Ta'ala. Kesungguhan untuk keredaannya, kejayaan dengan syurga, yang berakhir dengan kejayaan syurga. Sebenarnya ia juga membuat ketakutan terhadap Allah Ta'ala dan juga azab neraka. Mendatangkan, bila kita kenal Rasul, maka akan menghasilkan kita ketakutan kepada Allah Ta'ala dan azab, ketakutan bimbang terhadap azab neraka. Dengan ini, akan lahirlah pendorong yang kuat dalam diri orang yang beriman ke arah melakukan ketaatan-ketaatan, menjauhi perkara-perkara yang haram. Maka akan melimpahlah kebaikan dalam masyarakat, melimpah ruah. Dan terbenam kejahatan sedalam-dalamnya. Bangsa manusia akan berbahagia dengan kehidupan yang dicelup dengan keutamaan. Jauh daripada kerendahan dan kesalahan. Itu pentingnya iman dengan Rasul. Dan dia kata bukti Rasul. Bukti-bukti Rasul SAW adalah ada menjadi baginda ialah ikatan yang kukuh. Yang orang beriman akan berpegang dengannya di hadapan ombak-ombak fitnah. Dan kesamaran yang tak dapat bertahan di hadapannya sesiapa yang mendapatkan iman secara ikut-ikutan. Memang kita kata kalau dia kata datang ombak perubahan, orang yang tak ada akidah dengan betul, dia akan hanyut. Dia tak kenal Rasul, dia akan hanyut. Nampak? Ni, orang ni buat, orang tu buat, syekh ni buat, dia lupa. So kita kena terangkan, kita kata bahawa kedudukan keutamaan dalam ketaatan ni pertama sekali adalah kepada Rasul. Lepas Allah Ta'ala adalah Rasul. Tak ada siapa imam-imam ke, apa syekh-syekh ke, ustaz-ustaz ke, tok-tok Bilal ke sebagainya yang boleh memaksa kita ikut agama bentuk yang dia nak. Cuma ni ada siapa tak sebarkan tajuk berkenaan masalah bila ada ustaz-ustaz kita yang apa ajak pada sunnah ni kata banyak masyarakat Islam kita belajar kitab Al-Um. Kitab Al-Um. Sepatutnya belajar kitab Al-Um. Lepas tu baru tahu betul apa mazhab Syafi'i. Lalu ada di kalangan orang-orang yang lain ni pergi keluarkan statement, dia kata kalau nak belajar kitab awak dah tahu ke ringkasan-ringkasan mazhab Syafi'i. Macam apa Mukhtasar Muzani ke, Al-Wasit Al-Mabsut, Al-Awsat Imam Ghazali ke, ataupun dia datangkanlah dengan persoalan-persoalan tadi. Maksud seolah-olah kalau belajar Al-Um ni tak faham, tak boleh belajar Al-Um sebab terlampau complicated. Saya kata apa? Saya jawab, saya kata ada kawan saya kata apa? Dia kata kalau itu terus belajar Quran lah. Quran dengan kitab Al-Um. Quran tu lagi tinggi. Bahkan lebih tinggi bahasa dia. Kenapa pula Al-Um tak boleh belajar? Kenapa habis tu Quran tu saya belajar lah. Tunggu penjelasan daripada kepala-kepala pemuka-pemuka agama tu baru terangkan Quran. Mana boleh macam tu? Quran kita belajar semua sekali. Ada pula tinggalkan kitab kerana apa? Kerana kerumitan. Nanti tak ikut mazhab.
Apa salah pasal mazhab tadi? Quran tu lagi besar daripada itu pun boleh dipelajari, kenapa pula kita al-um tak boleh? Ini kadang-kadang kata-kata yang keluar daripada orang yang sibuk dengan mazhab atau cuba nak berpegang dengan pecahan-pecahan, faham-fahaman yang salah ni. Diorang mengagungkan dan memuliakan guru atau ikutan dia mengatasi Nabi. Dirasakan orang tersebut patut dipatuhi dan ditaati macam taat pada Nabi. Ini salah. Mana boleh kita taat orang lain macam taat pada Nabi? Sebab tu ada kepentingan, maksudnya kedudukan daripada itibak tu kepada Rasul, kemudian para sahabat, tabi'in dan seterusnya. So, kena keutamaan macam tu. Bila orang, kalau ada orang kata kita ikut majoriti. Majoriti dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah para sahabat baginda. Itu yang utama. Bahkan ini mazhab Syafi'i. Ini adalah mazhab Syafi'i. Itu adalah yang dikatakan ijma' tu ijma' para sahabat. Adapun ijma' orang lain lepas tu tidak menjadi ijma'. Unless perkara tersebut bukan ada pada zaman para sahabat dan zaman Rasulullah SAW. Kalau pada zaman Nabi dah ada dan para sahabat dah ada, kemudian mereka dah ijma' atas satu perkara, hukum dia halal ke haram dan sebagainya, maka tak kata-kata orang terkemudian tidak ada nilai. Di sisi orang Syafi'i tak ada nilai. Sebab ijma' tu balik pada ijma' para sahabat, bukan ijma' orang-orang lain. Okey? Okay, jadi kalau manusia ni, kalau dia kata dia tahu bukti Rasul, mujizat baginda, jadi benda ni adalah ikatan kukuh yang orang beriman akan berpegang dengannya di hadapan umat-umat fitnah. Ada kesamaran yang takkan dapat bertahan di hadapannya sesiapa yang mendapat imannya secara ikut-ikutan terhadap atuk nenek atau penyesuaian terhadap masyarakat. Itu pun sama, takkan boleh. Begitulah juga, ia adalah benteng daripada arus sekularisme, budaya-budaya yang musuhi agama. Kita dengar kan orang tak suka agama dan sebagainya, datangkan dengan macam hujah. Ini juga bukti Rasul ni adalah di antara juga benteng untuk menyekat daripada arus sekularisme dan budaya yang musuh agama, yang menyerang manusia melalui media massa yang masuk kepada mereka di setiap rumah dan bilik. Tak ada siapa yang terlepas sekarang ni. Zaman dulu kita boleh kawal televisyen apa anak kita tengok. Zaman sekarang dia tengok handphone, dia nampak bukan-bukan, orang kata bukan-bukan, semua masuk dalam kepala dia tanpa dapat sekatan. Kita pula dah bagi dia handphone, nak macam mana? Tarik balik. Ini masalah. Jadi kita tak ada nak kawal lah. Jadi sebab itu mengenalkan kepada Rasul itu penting untuk menjadi sekatan daripada orang berkenaan datang pada sebarang budaya-budaya yang bukan daripada agama. Adalah menjadi kemastian disebarkan penawar yang mencukupi daripada penyakit-penyakit keraguan, gelinciran fitnah. Memang jadi kemestian. Kalau kita tahu masyarakat ni ada penyakit keraguan atau ada fitnah-fitnah yang merosakkan mereka punya fahaman, maka sebarkan penawar yang mencukupi adalah wajib. Oleh itu kita berpendapat untuk menggunakan satu ringkasan berfaedah bagi sebahagian bukti Rasul, sebahagian bukan semua, bukti Rasulullah SAW dan mukjizat baginda yang Allah telah bantu baginda dengannya, dan dia Allah Ta'ala tegakkan dengannya hujah ke atas hamba-hambanya daripada zaman dahulu sampai sekarang. Yang kita akan baca macam mana nanti dia punya bukti-bukti ni berjalan dari dulu sampai sekarang ke atas semua manusia. Dia kata, dan oleh sebab dia kata oleh sebab dia kata Rasulullah SAW adalah utusan Allah Ta'ala kepada manusia seluruhnya, bukan hanya pada bangsa Arab. Bukan pada orang zaman baginda saja, sepanjang zaman kepada semua bangsa. Allah telah jadikan bukti-bukti perusahaan dan juga mukjizat baginda kekal dibarui sepanjang zaman. Actually renew. Every time manusia mengkaji, belajar, sentiasa akan ada sudut daripada ilmu dalam Quran Karim tadi mengenalkan dia ilmu Quran ni bukan daripada buatan manusia, bukan daripada buah fikiran manusia. Bahkan pasti daripada pencipta alam ini. Dia Nabi sendiri dakwa kan, berterang pada kita bahawa Quran daripada Allah Ta'ala. So ilmu tu daripada ilmu Allah. Okey. Dia kata yang dikata dibarui sepanjang zaman mencukupi setiap bangsa manusia dengan pelbagai ilmu. Mana mukjizat tu atau bukti tadi mencukupi setiap bangsa manusia dengan pelbagai ilmu. Ilmu dia pandai ke, dia kurang pandai ke, dia tak pandai ke, tak kira. Kadar tahap pengajian dia, kebudayaan dia dan juga pengetahuan mereka. Sesiapa yang inginkan bukti, dia akan menemui dan menyaksikannya pada zaman Nabi SAW dan selepas baginda hingga pada zaman kita hari ini, hingga tempoh dikehendaki Allah Ta'ala. Siapa nak bukti Muhammad Rasulullah tu, dia pasti dapat bukti tersebut dan disaksikan. Sama ada bukti tersebut disaksi pada zaman baginda SAW dahulu, selepas baginda wafat, sampai zaman kita hari ini dan sehinggalah hari yang ditentukan oleh Allah Ta'ala sampai kiamat nanti. Sebab Nabi Muhammad SAW, selagi mana Quran tu sampai pada orang yang diutus padanya, dapat Quran, maka Nabi adalah pemberi peringatan bagi orang tersebut. Pasal Nabi diutuskan untuk beri peringatan pada siapa sampai padanya Quran, siapa-siapa yang berada pada zaman Nabi dan siapa sampai padanya Al-Quran. Siapa sampai padanya Al-Quran. Okey. Al-Quran. Nah, itu Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang kekal di hadapan kita.
Sebab Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berikan baginda mukjizat. Banyak. Ada bentuk fizikal, yang kita kata macam banyakkan makanan sedikit, belah bulan, datang pokok, pokok sujud, pokok batang pakat tamar menangis, tasbih, makanan-makanan tangan Nabi SAW, kita bincangkan nanti, sebahagian daripada benda tersebut. Yang mana kita kata benda tu memang bukti Nabi SAW dilihat oleh para sahabat depan mata mereka, turun malaikat dalam peperangan. Ini benda-benda yang sangat dahsyat lah. Banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW punya mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Lepas tu Nabi sendiri, SAW pernah sebut dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, ma minal anbiya'i min nabi. Tidak ada di kalangan para nabi, walau seorang nabi pun, mana tidak ada seorang nabi pun di kalangan para nabi-nabi yang ada, illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Mereka telah diberikan bukti yang tak serupa seumpamanya untuk diimani oleh manusia. Mana diberikan bukti berlainan. Apa mukjizat yang ada pada Ibrahim, tak ada pada Nuh. Nuh ada, tak ada pada Isa. Isa ada, tak ada pada Musa. Musa ada, tak ada pada Nabi Saleh. Saleh tak ada, tak ada pada Nabi Lut atau Nabi Hud. Nabi Hud punya tak ada pada Nabi Syuaib. Ma misluhu. Nabi kata tak ada seumpamanya. Okay, mukjizat tadi diberikan amana alaihi al-bashar, untuk beriman kepadanya manusia. Lepas tu Nabi sebut, wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilai. Yang diberi kepadaku adalah wahyu. Allah Ta'ala wahyukan ia kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Maka aku berharap aku punya nabi paling ramai pengikut pada hari kiamat nanti. Itu dengan Al-Quran lah, dengan Al-Quran. So Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang kekal di hadapan kita. Bersifat mukjizat pada kefasihan dan balaghahnya. Dari segi sudut kesusastraan dia jelas. Sebab tu orang Arab pun sendiri pun bila dengar Al-Quran, mereka kata ini bukan kata-kata manusia. Sudut itu yang nyata pada zaman Nabi diutuskan. Kemudian bersifat mukjizat pada ilmu-ilmunya, pengertian-pengertian kalimah-kalimahnya atau maklumat-maklumat yang terkandung dalamnya, semua bersifat dengan sifat apa? Sifat mukjizat. Bersifat mukjizat dalam pengesahannya terhadap sebesar-besar mukjizat putusan dengan setinggi-tinggi tahap pengesahan. Mana apa kita kata bersifat mukjizat dan pengesahan. Mana kita clarify Quran ni. Authenticity, keaslian dia. Dia tak ada satu kitab pun di dunia ni yang punyai ketulinan, keaslian, penjagaan seperti Al-Quran. Dengan setinggi tahap pengesahan. Ini kita bincangkan berkenaan pengumuran Al-Quran, penulisan Al-Quran tahap pengesahan dan diperakui oleh orang beriman orang kafir. Even kalau sampai sekarang pun authenticity bagi data-data ataupun bagi maklumat tentang benda yang zaman dahulu, Quran tak ada satu kitab pun serupa Quran. Kalau Tun Sri Lanang dia cerita apa benda berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu zaman dahulu, tapi saksi dia tak ada ramai. Dia tulis apa yang dia ingat. Tapi Quran Karim ni bukan diceritakan oleh seorang. Bukan dihafal oleh seorang, bahkan oleh ribuan manusia turun-temurun daripada dulu sampai sekarang. Ini benda yang kita kata mukjizat. Tak ada kitab seperti Quran. Okay? Bersifat mukjizat dalam perkhabarannya. Mana apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran, semua bersifat dengan sifat apa? Sifat mukjizat. Mana dia ada sudut masalah ilmunya ke, atau masalah kesihatannya ke, perundangan ke, semua sekali. Okay? Boleh untuk manusia mendapat kepastian tentang setiap bentuk keajaibannya. Manusia boleh test, boleh kaji. Ini yang berlaku macam contoh macam buku The Bible, The Quran and Science. Dikarang oleh Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, dia salah seorang pakar bedah Perancis. Yang mana dia ni karang buku The Bible, The Quran and Science tu untuk membuktikan Quran ni tak betul. Tapi berakhir dengan akhirnya dia masuk Islam. Ini kalau kita nak fahamkan, siapa nak bukti dia cari, dia jumpa. Dia akan jumpa. Pasal dia sebenarnya cari jawapan untuk burukkan Quran, burukkan Islam. Tapi berakhir dengan tajuk akhirnya dia masuk Islam. Nanti insya-Allah kalau kita sempat kita bincang nanti tentang dia. Okey. Dan buku ni, buku yang kita bincang mukadimah ni, dibahagikan, dia kata kita jadikan kitab ni terdiri daripada beberapa bahagian. Bahagian pertama kita dahulukan dalamnya tentang kepada sidang pembaca yang budiman, sebahagian khabar gembira yang masih wujud. Dan kitab Nasrani, Yahudi, Hindu, Majusi dan juga Majusi, macam mana Nabi SAW ni dikenali sebagai Rasul oleh ahli agama lain. Kisah Buhairah tu, kisah Salman Al-Farisi. Macam mana diorang kenal Nabi Muhammad SAW? Sebab benda ni kerana Nabi punya sifat, pernyataan tentang baginda telah ada dalam kitab terdahulu. So itu bahagian pertama, kalau kita sempat baca nanti. Bahagian pertama, kita bincangkan berkenaan dengan apa yang Nabi SAW punya sifat dalam kitab-kitab terdahulu. Ini kalau kita kata kalau buku ni kita sempat baca habis lah. Mungkin orang tu boleh jadi pembantu penduduk Dr. Zakir Naik lah. Maksudnya kalau Zakir Naik tak boleh berceramah, awak yang tak ada sekatan untuk berceramah ni, mengajarkan lah. Pasal ini maklumat yang kita kata memang sama. Pasal tajuk tentang apa Dr. Zakir Naik bincang, kata tuan-tuan nak cari buku dia ada, Muhammad in the World Scriptures.
karangan Abdul Haq Widyarti. Muhammad dalam kitab-kitab suci terdahulu. Dia dan satu volume lagi dia kata Muhammad Hindu Buddha Parsi Scriptures. Buku-buku tu memang dikarang oleh seorang ulama, Abdul Haq Widyarti, ulama yang lahir akhir tahun 1800, dia mati tahun 1900, awal 1900. So jadi dia punya karangan tu memang sangat hebat. So jadi Dr. Zakir Naik, jadi orang India. So karangan dia ni memang di India memang terkenal lah. So, jadi sebab itu Dr. Zakir Naik bila tuan-tuan dengar disebut tentang Veda sebagainya, reference dia tu buku tadi yang saya sebutkan. So jadi dia kata dalam buku yang kita bincang ni sikit je kita nukilkan sikit. Dia kata kami akan nukilkan daripada sumber-sumbernya dalam bahasa yang asal. Dan daripada kitab-kitab yang diagungkan oleh penganut-penganutnya sehingga zaman kita sekarang ni. Kalau Kristian dengan Bible-nya, Yahudi dengan Torah dia, yang ini dengan Veda dia, semua kita akan nukilkan sedikit. Dia kata khabar-khabar gembira ini adalah penyaksian yang disaksikan oleh Allah Taala terhadap ahli kitab. Sebagaimana Allah Taala firmankan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 43. Wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala. Berkata orang kafir, engkau hai Muhammad bukannya utusan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Katakan hai Muhammad, memadai dengan Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Dan juga menjadi saksi wa man indahu ilmul kitab, siapa-siapa di sisinya ada ilmu kitab. Sebab zaman dahulu bila Nabi SAW diisytiharkan sebagai Rasul, memang orang Yahudi Nasrani ni ada yang datang clarify. Orang musyrikin terkejut. Sebab diorang punya kedudukan, keluarga, family kita bincang nanti. Family orang-orang Yahudi ni, diorang punya lineage, diorang anggap diri mereka lebih mulia sebab diorang keturunan Ibrahim dengan Sarah. Sedangkan Muhammad SAW dari keturunan Ibrahim dengan Hajar. Jadi dia kata macam ini born woman, wanita hamba, ini wanita merdeka. Ini dia kata dia anggap diri mereka lebih baik. So tak pernah ada sejarah dalam sejarah bangsa Arab dimuliakan atau dipersetujui oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani. Tapi bila sampai Muhammad SAW, memang ada orang-orang Yahudi Nasrani tu berikan Nabi clarification. So, jadi orang kafir musyrikin pun terkejut. Betul Allah Ta'ala kata dalam ayat tadi kan, dalam surah Ar-Ra'd 2:43 tu, katakan hai Muhammad, madai Allah Ta'ala saksi antara aku dan kamu, dan memadai saksi antara aku dan kamu, siapa? Orang yang di tangan mereka ada ilmu kitab. Okey, itu bahagian pertama. Bahagian kedua, dan kita jelas bahagian kedua, mujizat saintifik dan Quran dan Sunnah, serta kami terperluaskan dalam bentuk mujizat saintifik dan Quran. Perluaskan tajuk pada Quran lah. Yang Sunnah disebut satu je. Daripada 10 tajuk, 9 tajuk tentang Al-Quran punya, satu daripada hadis. Bentuk ini diketahui oleh ahli sains yang terkenal zaman kita di dalam lapisan sains biologi dan perubatan. Keajaiban ini datang merealisasikan janji Allah Ta'ala. Dan apa yang kita bincang nanti pada tajuk kedua, dia kata menerangkan surah Fussilat ayat 53. Allah Ta'ala katakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan mereka, tunjukkan mereka bukti-bukti kami, tanda-tanda kami di ufuk, di horizon, mana seluruh pelosok langit dan bumi, dan wafi anfusnya pada diri mereka sendiri. Supaya nyata pada mereka, Quran itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ada kata madai dengan Tuhanmu hai Muhammad bahawa dia atas satu amat-amat menyaksikan. Okey, ini bagi kedua. Bagi ketiga, yang akan dibincangkan dalam nota kita nanti adalah bagi ketiga, kami jelaskan dalamnya mukjizat cabaran dengan Al-Quran. Iaitu di antara macam Al-Quran mencabar, di mana di antaranya adalah kefasihan Al-Quran dan balaghah dia pada perkataan dan susunan ayat. Di mana orang Arab sendiri surrender. Yang kita akan bincangkan nanti macam mana perbualan orang-orang musyrikin mendengar Al-Quran. Macam mereka sorok-sorok curi-curi dengar Quran. Di mana kita kata benda ini tadi menyebabkan Al-Quran mencabar. Tapi pada zaman mereka cabaran tadi berlaku dengan sudut itu, sudut kefasihan Quran dan balaghah dia. Yang telah melemahkan orang-orang fasih di kalangan bangsa Arab dan sastrawan-sastrawan mereka. Lalu yang orang-orang sombong dan menentang di kalangan mereka tidak mendapati kecuali berkata mengenai Quran ini sebagai apa? Sihir yang berkesan. Kerana Al-Quran adalah kalam Allah yang membawa ilmu ilahi dan terbit daripada keagungan dan juga sifat-sifat ilahiyah yang tidak terbatas dengan sebarang batasan. Sebab tu mereka dengar, mereka takjub. Pelik. Sebab Nabi Muhammad tak pernah pandai bersyair. Betul tak sebut di akhir surah Yasin kan? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tak pernah kami ajarkan dia Muhammad ni Al-Quran itu sebagai syair. Dan tak harus dia ni Muhammad ni bersyair. Muhammad tak pernah bersyair. Sebab tu diorang terkejut. Okey. So jadi dalam bagi tiga juga, di antara mukjizat Quran adalah cabaran terhadap manusia dan jin untuk mendatangkan yang seumpama atau sesuatu yang menyerupai Quran. Yang Quran Karim mengisytihar pada dua makhluk jin dan manusia ni bahawa tak
disyartkan sekali-kali bahawa mereka ni mampu mendatangkan sesuatu menyerupai kitab Allah Ta'ala. Dan surah Isra ayat ke-88, Allah nyatakan, "Qul," katakan Muhammad, "la yajtama'atil ins wal jin," kalau sekiranya berhimpun manusia dan jin, "ala an ya'tu mithli hadzal Quran," untuk datangkan seumpama Quran ni, bawa sebiji macam Quran ini, "la ya'tu mithlihi," takkan mereka boleh datangkan seumpama Quran ini, "walau kana ba'dhum li ba'din zahira," sekalipun sebahagian mereka dengan sebahagian lain saling tolong-menolong. Jin tolong manusia, manusia tolong jin, takkan siapa boleh buat Al-Quran. Surah Isra ke-88. Bahkan Allah Ta'ala mencabar mereka, Quran mencabar mereka untuk datangkan 10 surah menyerupai Al-Quran. Dan boleh minta sebiji Quran tak boleh. Surah Hud ayat ke-13 Allah Ta'ala datangkan 10 surah. Kemudian disyabar mereka dengan datangkan 1 surah menyerupai Quran. Macam dalam surah Al-Baqarah ayat 23 kan. Yang datangkan fa'tu bi suratin mithlih. Seperti yang dikatakan. Dan dia adalah tanda-tanda yang nyata dalam Quran menunjukkan bahawa pembaca dan pendengarnya, bahawa orang untuk orang baca dan mendengar, dia tahu dia adalah daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Dan mustahil terjadi daripada selain Allah Ta'ala. Itu bahagian yang ketiga. Bahagian keempat, dia akan bincangkan berkenaan dengan, dia kata yang keempat pula, mereka yang keempat, kita telah kumpulkan dalamnya banyak daripada keajaiban-keajaiban dan mukjizat Allah Ta'ala yang telah bantu dengan keajaiban dan mukjizat tersebut Rasulnya SAW dalam setiap peringkat dakwah. Yang fizikal ni mukjizat fizikal. Seperti pembelahan bulan, turun malaikat untuk berperang bersama orang-orang Islam, membanyakkan makanan sedikit supaya ia mencukupi tentera Islam, dan juga beberapa peperangan terpancar air di jari Nabi SAW sehingga melimpah kepada orang dahaga di kalangan tentera, para sahabat dan kalangan mencecah jumlah mereka ribuan orang. Dan selainnya daripada keajaiban-keajaiban yang Allah Ta'ala yang menyaksikan pertolongan Allah Ta'ala untuk Rasulnya SAW. Jadi Al-Quran telah mencatatkan sebahagian daripada mukjizat macam ni, mukjizat yang fizikal ni. Dan sebagaimana dalam surah Al-Anfal, sebagai memperingatkan terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang berupa para malaikat, hujan dan mengantuk yang diturunkan kepada orang beriman sebagai penenang. Surah Al-Anfal ayat 41, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman dengan Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumul furqan, dan juga terhadap apa yang kami turun pada hamba kami itu Muhammad pada hari pemisahan hak dan batil, yaumul taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kumpulan besar, tentera. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala atas satu amat berkuasa. Surah Al-Anfal ayat 41. So Allah Ta'ala ungkit benda ni, apa diturunkan dalam ketika peperangan tadi, yang kita kata bentuk realiti yang berlaku. Atau kalau kita buka surah Ahzab, Allah turunkan angin, usir orang-orang musyrikin. Orang musyrikin balik, mereka tunggu nak kepung umat Islam, balik puluhan ribu, jumlah mereka balik dengan angin saja. Dan ini bukti yang menyebabkan makin ramai mereka di kalangan mereka ni tahu itu daripada apa yang Muhammad SAW bawakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah bentangkan keajaiban yang yang dicatatkan oleh sunnah. Dan kita telah jelaskan apa yang istimewa dengannya sunnah daripada pemeliharaan dan pengiktirafan. Kenapa sunnah Nabi mesti kita pakai juga untuk hujah. Okay. Dan bahagian terakhir kita jadikan adalah mengingatkan apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW dari kenikmatan abadi yang diperolehi oleh ahli iman serta kesengsaraan yang kekal akan menyembuhi ahli kufur. Ini akan datang berkenaan dengan syurga neraka. So tajuk kita bincang tentang bukti Rasul ni berakhir dengan Bashir dan Nazir. Sebab Rasul ni datang beri berita gembira, beri peringatan untuk pada kita. Yang itu pentingnya kita kenal baginda. Okay. Dia kata dan mengharap dalam kita buat benda ni kita harap agar memanfaat apa Allah Tuhan mengharap Tuhan agar memanfaatkan kita dan orang Islam dengan apa yang kita telah persembahkan. Kita juga menyeru semua orang beriman yang sensitif untuk menyumbang bersama kita dalam menyebarkan hakikat-hakikat iman dan memperingatkan orang Islam dengannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, memberi peringatan itu memberi manfaat orang-orang beriman. Dan demikian juga Allah firmankan dalam surah Yusuf ayat ke-108, surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah Ta'ala di atas keterangan, di atas kejelasan aku dan siapa-siapa yang mengikutiku. Dan supaya kita jadi orang mengikuti Muhammad SAW. Jadi siapa-siapa yang daripada pengikut Muhammad SAW harus menyumbang di dalam dakwah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana telah bersabda baginda SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku daripadaku walau sepotong ayat. Oleh itu wajib kata seorang bapa untuk memberitahu anak-anaknya. Wajib kata seorang anak untuk memberitahu keluarganya. Wajib kata seorang guru untuk memberitahu pelajar-pelajarnya. Wajib kata syekh untuk memberitahu pembantu-pembantunya. Wajib kata jenderal untuk memberitahu askar-askarnya. Wajib kata ketua untuk memberitahu pengikut-pengikutnya. Wajib kata orang Islam untuk memberitahu sama mereka, dan wajib kata mereka memberitahu seluruh umat manusia. Dan dikata apabila manusia telah mengetahui bukti Rasul dan mukjizat baginda,
maka mereka akan tahu bahawa baginda adalah utusan, adalah rasul dan utusan yang sebenar. Lalu mereka akan mengikut baginda dan mereka akan menyusuri jalan kejayaan dunia akhirat. Kita meniru agar orang-orang memiliki harta untuk menyumbangkan harta mereka, orang punya kedudukan menyumbangkan kedudukan mereka, orang punya ilmu untuk sumbangkan ilmu mereka, orang punya kesungguhan untuk memberikan kesungguhan mereka, agar berganding tangan dan dengan kerjasama untuk menyebarkan hakikat iman yang telah Allah Ta'ala jadikan ia sebagai seafdal-afdal amal. Iman yang amal paling afdal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan firman Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 19, aja'altum siqayatal hajj, adakah kalian menjadikan perbuatan memberi minum orang haji, wa imaratul masjidil haram, perbuatan mengimarahkan masjidil haram, kaman amana billah, sama seperti orang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, wajahada fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah Ta'ala, la yastawuna indallah, mereka tak serupa di sisi Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tak beri hidayah pada kaum yang zalim. Dan akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dikeluarkan pada tarikh Khamis 19 Ramadan 1424 bersamaan 13 hari bulan November 2003. Ar-Majid bin Aziz Az-Zindani hafizahullah. Okey, jadi alhamdulillah kita telah bacakan pada malam ni untuk tajuk ni. InsyaAllah kalau anda kata ada rezeki, selagi mana PKP tak habis, saya sambung nanti insyaAllah untuk tajuk lah. Jadi kejap soalan. Ada tak soalan daripada ni? Daripada jemaah? Saya tak nampak. Chat tak nampak. Saya tak nampak chat. Saya takut kalau saya reload, page akan hilang. Okay, dan kat sini saya nak peringatkan sikit. Ini pesanan. Bila mana sekarang ni belum lagi dibenarkan untuk kelas-kelas dibuka secara penuh. Dan kalau dia kata datang daripada pihak kerajaan membolehkan untuk dibuat kelas. Yang paling penting adalah ke atas semua yang nak supaya kelas diadakan. Yang saya dengar ada banyak orang suarakan bila kelas nak ada. Dia tajuk dia adalah sejauh mana tuan-tuan sekalian atau perempuan sekalian bersedia untuk mematuhi SOP yang diletakkan oleh kerajaan. So pada perkara ni kena jaga-jaga sikit sebab di sini ada fitnah yang besar. So, kalau kata kita buat kelas, kemudian jemaah yang datang tak nak ikut SOP, penjarakan duduk ke, tak nak ambil suhu badan ke dan sebagainya, akan membawa kepada masalah. Sebab benda ni kalau dia kata boleh digunakan oleh siapa, macam dulu kita lihat Menteri Agama kita buat mesyuarat pun ada geng aswaja keluarkan gambar, buat laporan polis dan sebagainya. So kita tak nak benda berlaku pada Baitul Salam. Jadi setiap jemaah ni kena tanya diri, adakah sanggup berapa komitmen yang anda boleh berikan. Sebab kadang mungkinlah ada orang kata macam Abu Talhah ni apa power dia ada kan untuk paksa SOP. Tapi benda ni kena faham pasal pengurusan tu penting. Dan memang dalam konteks ni bila kita duduk dalam satu perkumpulan, kita kena lantik seorang ketua. Dan ketua yang kita lantik tadi, macam sekarang ni Abu Talhah sebagai yang penguruskan, tuan-tuan kena taatlah kat perintah dia. Janganlah buat kepala masing-masing. Tahu sijil kita tinggi, banyak ada PhD, ada doktorat dan sebagainya, belajar jauh, pergi UK, balik Yaman ke, balik Mesir ke, balik mana-mana kan. Tapi tak boleh kita melanggar panduan berkenaan dengan ketaatan pada seorang pengurus yang ada kat tempat tu. Kalau sekiranya Abu Talhah dianggap sebagai pengurus bagi Baitul Salam punya tempat, maka ketaatan pada dia tu wajib lah. Kalau dia kata ikut garis panduan tadi, macam kata kalau dia kata kelas dibuka nanti, benda tu yang kena pastikan. Sebab kita tak nak nanti kerana benda-benda yang tak patut terjadi menyebabkan semua tak boleh belajar nanti. Dan sekali ditutup terus oleh geng aswaja gunakan tajuk tu untuk rosakkan kita. So insyaAllah ustaz pun, para pengajar pun yang mengajar di Baitul Salam pun diharap supaya ingatkan perkara ni. Ingatkan supaya orang mematuhi, jangan duduk rapat dan sebagainya. Dan actually macam kita terpaksa lah jugalah kalau kata tak dapat nak dudukkan dapat jumlah yang banyak macam biasa, terpaksa separuh-separuh lah. Siapa lambat datang maka tak boleh masuk lah jumlah, pasal jumlah dia tadi dia akan kena kurangkan, berlaku penjarakan tempat duduk dan sebagainya. Kalau dia kata meja panjang tu kan, kalau boleh tak 3 kerusi, 2 kerusi je, satu hujung satu kiri, tak boleh rapat-rapat. So benda-benda tersebut kena jaga-jaga. Sebab tu saya harapkan kalau dia kata kelas dibuka balik, semua ahli jemaah yang datang hadir kepada Baitul Salam kena patuh kepada arahan. Suhu diambil, nama tulis, buat. Jangan buat songeh. Dan ini yang tersikap yang tak patut ada. Bila kita duduk dalam berjemaah, kita nak berkumpul untuk mendengar ilmu, kalau ada orang uruskan tempat berkenaan, dia uruskan bahagian lampu, uruskan bahagian sekian, bila dia uruskan bahagian ni juga kita kena patuh dan taat. Jangan buat kepala sendiri. Itu harapan saya lah. Kalau sekiranya nanti dibuka oleh Allah Ta'ala untuk kita peluang dapat bersama balik macam kelas kita yang sebelum ni.
Jadi oleh kerana saya tak dapat lihat gambar sebagainya, jadi saya apa? Sekejap.